sahabat-sahabat daripada Biro Dakwah dan Unit Tarbiyah yang berusaha, sahabat-sahabat daripada Jabatan Amal yang dimuliakan Tuan Imam Masjid Al-Fadhil Ustaz, yang dimuliakan lagi dikasihi sahabat Profesor Rizzi yang berada di sini. Masya Allah, kali kedua kami bertemu. Dan seluruh EJK yang berusaha, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita ni, dapatlah kita berhimpun di satu tempat yang Allah kasih sangat-sangat, yang Allah suka sangat-sangat, yang juga dikenali sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan inayah yang Allah berikan kepada kita ni, dapatlah kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Di mana di dalam zaman Nabi SAW ada seorang lelaki buta. Dia pergi cari Nabi, dia minta izin daripada Nabi SAW. Dia nak solat berseorangan di rumah dia sebabkan dia buta. Maka bila dia jumpa Nabi, dia mengadu kelemahan dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni buta ya Rasulullah. Bolehkah saya solat seorangan saya di rumah sahaja, sebab tak ada orang nak pimpin saya pergi ke masjid?" Bila Nabi tengok keadaan dia sedemikian, maka Nabi benarkan dia solat seorangan di rumahnya. Namun selang beberapa hari selepas pada itu, Nabi cari balik orang buta itu. Nabi tarik balik kebenaran yang Nabi bagi kepadanya. Waktu itu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa nak tarik balik kebenarannya? Bukankah kawan ni buta, biarlah dia solat seorangan di rumahnya?" Maka Nabi jawab, memang betul dia buta, tetapi dia tak pekak, Nabi kata. Artinya lama mana dia boleh dengar laungan azan. Masya Allah, lama itu dia kena datang dan jaga sembahyang berjemaah dia. Masya Allah. Orang buta pun Nabi tak bagi buka, Nabi tak bagi can, apatah lagi kita. Masya Allah. Nah, semuanya sehat walafiat. Mata ada, tangan ada, kaki ada, mulut ada, semuanya ada. Masya Allah. Lebih-lebihan telinga ada lagi. Nah, dengar saja laungan azan. Masya Allah. Bukan cari masjid, tapi cari tom yam dengan nasi kandar. Masya Allah. Apatah lagi hari ni EPL, malam ni Arsenal lawan ke apa saya pun tak tahu. Nah, dah main ceramah dah, tak boleh tengok nah. Masya Allah. Bila tak minta Arsenal menang. Nah, Masya Allah. Nah, Allah. Aku itulah kita. Nah. Dan Alhamdulillah diikuti pula dalam satu lagi majlis-majlis yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu majlis ilmu. Masya Allah. Nah, berkatnya majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, datang dan duduk saja dalam majlis ilmu lebih afdal daripada kamu melaksanakan 1000 rakaat salat sunat. Itu dia. Itu main duduk saja. Masya Allah. Nabi kata datang dan duduk sahaja, pahalanya lebih daripada kita melaksanakan 1000 rakaat salat sunat. Masya Allah. Sebab tu ulama kata, siapa yang ada penyakit tidur, lebih baik main tidur kat masjid yang ada kuliah. Wah, betul. Janji jangan bawa bantai dengan apa, selimut sudahlah. Selagi nak gerak dia payah. Masya Allah. Orang nak kalut semayang, dia tidur pula. Tidak kan? Dan Nabi tambah lagi, Nabi kata apa? Lebih afdal daripada kamu menziarahi 1000 orang pesakit. Masya Allah. Ada riwayat nak Prof, mana ada apa, kalau kita pergi ziarah satu pesakit, 70,000 malaikat doa kau kita. Masya Allah. Ni bayang tengok, Nabi kata lebih elok daripada 1000, lebih baik daripada menziarahi 1000 pesakit. Berapa banyak malaikat doa kau kita? 2.6 bilion apa? Wallahualam, tak tahu. Nah, Masya Allah. Saya matematik gagal. Yang saya tahu itu aja, sebab ramai duk sembang, saya pun nak masuk jambak juga. Masya Allah. Nah, saya matematik, guru matematik saya bagi tahu waktu saya tingkatan 5. Kalau hang lulus saja matematik, aku sanggup potong telinga. Nah, saya dapat Rizal, Masya Allah, tengok, woi pangkat 2, okey, boleh tahan pipi, tunjuk dekat dia. Nah, tengok, kamu kata nak potong telinga kan? Ni saya dapat kredit 6 terus. Potong telinga kamu. Muka dia merah terus. Terkejut, biar betul hang dapat 6 kah? Dia tengok awak satu macam. Dia tengok. Saya terbalik dia, Masya Allah. Kalau ikut dia 9. Kan? Saya terbalik dia. Dia lega. Dia kata, selamat telinga aku. Dia kata, Masya Allah. Nah, saya kata, bukan apa cikgu, saya sayang kamu. Saya tak mau kamu kehilangan telinga. Sebab tu saya sengaja gagal. Masya Allah. Nah,
Nabi tambah lagi, Nabi kata apa? Lebih afdal daripada kita mengiringi 1000 jenazah pergi ke kubur. Masya Allah, tu mai duduk meraihkan majlis ilmu. Waktu tu para sahabat tanya, apa lebih afdal daripada mengaji Quran ke ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, tiada manfaat kamu mengaji Quran tanpa ilmu. Masya Allah, tuan-tuan. Tanpa ilmu ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, Islam pun kita tak kenal. Tidak. Cuba orang mai tanya kat kita, orang bukan Islam, Islam tu apa dia? Dia tanya kat kita, kita jawab apa? Islam tu Islam lah. Nak tahu sangat mai masuk Islam. Tidak, Masya Allah. Ni dah kita jawab tuan-tuan, Masya Allah. Padahal kalau kita ada ilmu, kita boleh jawab, Masya Allah. Baru-baru ni sebulan lebih, 2 bulan lebih, ada satu mak saleh mai jumpa saya. Nama dia Rodney George Moore, seorang bekas anggota polis Australia. Nah, dia main jumpa saya, dia main dia tembak saya. You kata kalau Islam baik sangat, kenapa ada Syiah dalam Islam pula? Ada, dia main tanya kita. Saya jawab, Syiah lagu tu lah, boleh jawab lah. Kalau lagu tu kenapa ada IS pula dah ini lah. Nah, kan? Main tanya kita soalan, IS lah ni. Saya tembak ikut dan apa yang saya tahu, tembak aja. Habis-habis, Masya Allah, saya pakai satu ayat yang ada dalam Bible, Masya Allah, sebab saya biasa menuti agama Kristian. Saya bagi tahu dekat dia dalil, saya kata Nabi kamu bukan Nabi kamu, Nabi kami juga, iaitu Nabi Isa pun bawa Islam saja. Dia suruh saya buktikan. Alhamdulillah, Prof, saya buktikan. Dia bangun shaken. Oh brother, this is fantastic. Oh, yeah. Welcome to London, kan? Dia keluar dan lepas sebulan dia cari saya balik. Brother, now I'm converted. Wow, masuk Islam dah. Nama dia sekarang Rahmat Iman Rod. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja, baru sikit saja, belum banyak lagi. Dah lagi banyak ni. Masya Allah. Itu tuan-tuan, kalau tak ada ilmu, Masya Allah, inilah akibat kita. Kita Islam pun kita tak kenal, tuan-tuan. Sebab itulah sangat-sangat kita ni sangat-sangat dituntut dan difardukan untuk menuntut ilmu. Kalau tak ada ilmu, Masya Allah, apa kita buat pun cacat, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Macam sahabat saya, ya Allah, ilmu apa pun tak ada, bini 2. Hatu dia pakai ilmu apa, kita pun tak tahu, Masya Allah. Jadi isteri pertama nama dia Khadijah, umur 50 tahun. Pergi kahwin hak muda pula, umur 23 tahun. Masya Allah, sebaya anak dia. Awak dia ni kalau kahwin 2 selalu cari hak muda ya, Masya Allah. 23 tahun, nama dia Hasanah. Masya Allah. Jadi cerita Khadijah ni, 50 tahun ni, keluar IPF separuh. Ada lagi dah IPF 50 tahun ni? Logo tu pun dia tukar lah, kan? Jadi dia dapat IPF separuh. Dia pergi pujuk, dia kata, Khadijah, jomlah kita guna duit ni, kita pergi buat umrah, dia kata. Isteri dia kata, betul lah bang, daripada kita perhabis tang benda lain, Masya Allah, mai kita pergi buat umrah. Dia abang tosah, tapi abang dengan syarat jangan duk bawa mai bini muda abang tu. Hasanah tu saya tak suka, dia kata. Doa Hasanah tak mai lah, Hasanah tinggal sini, kita doa je pergi. Dia pergi sampai Mekah, dia pergi sampai kat Mekah, dia pergi tengok dekat Kaabah, dia duduk dekat Kaabah, tengok orang duk tawaf, dia pun nak tawaf. Dia tawaf, dia suruh bini dia ikut belakang kot. Lepas tu dalam masa duk tawaf tu, dia fikir, Allah kena baca doa ni, kan? Aku doa apa pun tak tahu, dia kata. Masya Allah. Lepas tu dia beritahu, ni Khadijah, abang baca doa hang amin sudahlah. Okey bang, dia baca, dia kata. Okey, dia pun baca. Yang dia ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Isteri dia amin. Dia pusing, dia tawaf lagi. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Isteri dia tak amin. Ingat dia ni tak amin. Dia lupa, kita tawaf lagi. Lalu dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Isteri dia cubit dia terus. Dia tahu abang hang pandai mai sini pun teringat kat bini muda hang ke, doa budak keluar hasanah aja, nama kita langsung tak keluar. Masya Allah. Baca doa atas nama kita, dia jerka lagu tu terus baca Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah wa qina azabannar. Masya Allah. Ni pasal tak ada apa, pasal tak ada ilmu. Masya Allah. Ada setengah-setengah, Masya Allah, Prof pun tahu ni, ilmu punya banyak, ada, bukan nak kata banyak, ilmu ada, memang ada, tapi disebabkan sifat sombong dia, Masya Allah, dia ni jadi macam orang jahil, ataupun bahasa kampung kita sebut macam orang bodoh balik. Masya Allah. Sebab apa? Berlagak rasa macam dia yang ada ilmu. Masya Allah. Tengok kita punya Prof tawaduk, saya duduk ketak-ketak dekat sini, Tuan Guru ada depan. Masya Allah. Tengok tawaduk ni, dia duduk relax aja, walaupun dia tahu saya salah banyak, tapi dia angguk aja. Masya Allah. Ni tengok orang tawaduk
dengan ilmu. Setengah ni masya-Allah, dia dah ada ilmu saja masya-Allah dia nak berlagak. Nah, orang utara kata apa? Berlagak macam mana mampu. Ha, lagu tu masya-Allah. Nah, contoh macam siapa kita nak hantam ni? Barack Obama. Barack Obama tak ada kita hantam dia. Barack Obama kenal Presiden Amerika, kan? Masya Allah. Saya dengan dia duduk sebelah macam adik abang, Masya Allah. Color sama tapi bukan satu kapal. Nah, Masya Allah. Ini Barack Obama ni dia kata, dia naik kapal terbang, tuan-tuan. Dia Lionel Messi. Messi kenal tak? Messi mesti kenal. Nah. Dengan budak sekolah 3 orang naik kapal terbang. 3 orang aja lah. Tengah-tengah tu juruterbang kata enjin dia rosak, dia kata. Enjin kapal terbang rosak, Masya Allah. Hampa lompat sajalah dia kata. Tapi tak usah risau. Belakang tu ada beg, dia kata. Beg apa? Beg payung terjun. Ada 3 biji, hampa suruh tempat pun 3 orang, seorang ambil 1 lompat, dia kata. Ni Barack Obama ni kalau dia kata orang Amerika paling cerdik, dia kata. Dia kata orang Amerika paling cerdik dalam dunia dan saya presiden kat mereka ni, dia kata. Saya pun paling cerdik dalam dunia, dia kata. Maka dunia perlukan aku. Dia ambil 1 beg, terus lompat, Masya Allah. Hal nombor 2, Messi. Messi kata dia pemain bola sepak paling handal dalam dunia. Masya Allah. Jadi dunia perlukan dia. Dia ambil sebiji beg, dia pakai, dia lompat. Tinggal budak sekolah ni. Dia ada sebiji beg tu, dia ambil, dia pergi bagi kat pilot dekat juruterbang. Dia kata, pakcik, ni beg ni yang kamu ambil lah. Juruterbang kata, aku ni orang Islam. Kan? Kalau Allah tetapkan ajal aku lagu ni lah aku akan mati. Kamu budak lagi. Kamu pakailah beg ni. Kata, tak apa, pakcik ambil lah. Ni, ada 1 lebih, dia kata. Juruterbang tu terkejut, mana boleh ada lebih? Beg 3 biji, hampa 3 orang aja. Hak 2 tu dah lompat dah, tinggal sebiji beg, tinggal dengan hang saja. Macam mana boleh ada lebih? Budak sekolah tu kata, lah, tu Presiden Amerika yang paling cerdik dalam dunia. Dia kalau pasal dia tersilap ambil beg sekolah saya, dia pakai, dia lompat. Masya Allah. Dia pakai beg sekolah budak tu. Allah. Ada kalau di kalangan kita lagu tu, Masya Allah. Siapa berlagak cerdik sangat, Masya Allah. Tentang ilmu yang ada pada kita ni cukuplah untuk kita bawa bekalan. Bukan banyak sangat kita ada pun, tuan-tuan, Masya Allah. Nak belagak-belagak apa, Allah, tuan-tuan, Masya Allah. Nak tengok Prof belajar dengan dia, tawaduk sungguh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat Allah sebenarnya, tuan-tuan. Bertabur-taburan, Masya Allah, tuan-tuan. Begitu banyak, nak hitung memang tak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kalau kita ingat, tuan-tuan, dari segi ilmiah, Masya Allah, antara nikmat-nikmat yang Allah bagi, tuan-tuan, kepada kita, nikmat asasiah, Masya Allah. Apa dia nikmat asasiah ni? Nikmat asasiah ialah nikmat yang menjadikan manusia sempurna. Dia ada 2 jenis, satu semula jadi dan satu yang boleh diusahakan. Apa dia nikmat asasiah yang secara semula jadi? Lihat pada tubuh badan kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki ini semua nikmat asasiah, nikmat asas yang Allah berikan secara percuma kepada kita. Kita tak pernah minta. Masya Allah, secara semula jadi Allah bagi. Nikmat asasiah yang boleh diusahakan antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, Masya Allah. Namun nikmat ini Allah yang bagi kepada kita, tuan-tuan. Dan Allah juga bagi kepada kita nikmat badaniah, Masya Allah, tuan-tuan. Apa dia nikmat badannya? Nikmat kesihatan, Masya Allah. Ni baru-baru ni kena dengan jerebu. Allah, tuan-tuan. Sini kena tak jerebu? Satu Malaysia kena, awak tak kena kat sini kan? Masya Allah, tuan-tuan. Ketegak punya apa? Jerebu kali ni, no. Orang suruh pi, dia tak nak pi juga. Dia nak duduk juga, Masya Allah. Bagi jam kat orang. Memang susah time tu orang. Kat Pulau Pinang, jambatan Pulau Pinang hilang terus, Masya Allah. Kesian kat orang Penang. Nak cari saya pun tak jumpa, Masya Allah. Ayah sungguh. Siang-siang pun pasang torchlight, Masya Allah. Isteri saya cari saya pun pakai torchlight. Mana abang saya ni? Masya Allah. Sampai lagu tu, Allah. Masya Allah. Tapi satu benda kita lupa sewaktu Allah hantar jerebu dan tu. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala 2 sebab saja. Satu bila ditimpa musibah, satu lagi bila kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu ada kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jaranglah kita ingat. Waktu Allah hantar mai jerebu dah hari itu, Masya Allah. Patut kita kena bersatu buat sunat hajat dan sebagainya. Betul tak? Ni dok naik kapal terbang pergi tabuk benih. Kata hujan turun saya hilang. Tabuk benih pun hujan mai seketul lagu tu aja. Jerebu tak hilang juga, Masya Allah. Sebab tu saya kata kita jangan sombong.
Nah, kita jangan sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tengok orang semua pakat orang Indonesia itu semua pakat depa buat solat sunat. Masya-Allah, tiba-tiba Allah turun mai hujan, hilanglah jerebu hari ini. Masya-Allah. Namun tuan-tuan, waktu dilanda jerebu, Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi kesihatan kepada kita. Masya-Allah, kan? Nah, dan kesihatan itu kita guna hari ini, kita main duduk di sini, masya-Allah. Nah, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga berikan kepada kita nikmat qalbiyah, masya-Allah. Apa dia nikmat qalbiyah ni tuan-tuan? Nikmat qalbiyah ni adalah satu nikmat yang kita rasa tenang, hati kita tenang. Nah, contoh, balik rumah dia bawa balik dari kerja, sampai rumah, buka saja pintu rumah, lihat pada wajah isteri, masya-Allah, tenang hati kita. Awak sangat macam tu ya. Buka pintu, tengok wajah isteri, tenang di hati, masya-Allah. Dah. Ni tak sampai lagi 1 kilometer dah fikir aku nak balik, tak mau balik ni, masya-Allah. Nah, tu kita nak kata apa tak tahu, masya-Allah. Ataupun anak-anak kita, ya Allah, balik-balik kita tengok wajah anak-anak kita, tenang dah hati kita, masya-Allah. Ni nikmat qalbiyah yang Allah bagi pada kita. Usaha punya keras, siang malam bekerja, masya-Allah, dah cari duit, masya-Allah, betul tak? Nak buat rumah sebiji, lalas buat juga rumah, masya-Allah, kan? Masuk dalam rumah rasa macam mana? Rumah impian kita, rumahku, syurgaku, betul tak? Masya-Allah, ni nikmat qalbiyah yang Allah bagi ketenangan dalam hati kita ni, masya-Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi kepada kita apa dia? Nikmat akliyah, nikmat akal, tuan-tuan, masya-Allah. Nah, hari ini kita waras lagi, masya-Allah, dan kita guna kewarasan itu dan datang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi tahu yang mana baik, yang mana buruk, yang mana batil, yang mana hak, masya-Allah, tabarakallah. Nah, tuan-tuan, nah, kita boleh tahu benda ni halal, benda ni haram dan sebagainya, masya-Allah. Nikmat akliyah yang Allah bagi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada kita nikmat imaniyah, nikmat iman, tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Namun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada segelintir manusia di antara kita bila pergi menidakkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah kufur kepada Allah sebenarnya. Nikmat Allah cukup banyak, tetapi kawan ni mai kata dia tak ada pun nikmat, dia tak pernah rasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melakukan satu kekufuran yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita rujuk dalam Quran, tuan-tuan, surah Ar-Rahman, masya-Allah, tuan-tuan, surah Rahman, Rahman pemberi nikmat. Sebab tu dalam surah Rahman, peliknya surah Rahman ni, tuan-tuan, ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala ulangkan balik sebanyak berapa kali? 31 kali diulangkan ayat tu, masya-Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masya-Allah, tabarakallah. Apa maksud ayat tu? Apalagi nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan, wahai jin, wahai manusia. Tu dia Allah tanya kepada kita 31 kali. Apa lagi nikmat yang kamu tak cukup, sedangkan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, masya-Allah. Inilah ayat yang Nabi baca sewaktu Nabi berdakwah dengan para jin. Allah, tuan-tuan, Nabi bukan berdakwah dengan manusia saja, dengan jin pun Nabi berdakwah juga, tuan-tuan, masya-Allah. Bila Nabi berdepan dengan para jin, Nabi baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila jin dengar saja Nabi baca ayat ni, Nabi jin kata apa? Tidak akan ada satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat-Mu, ya Allah. Tu dia jin mengaku tauhid, masya-Allah. Habis Nabi dah berdakwah dengan para jin, Nabi kembali balik ke kota Mekah. Para sahabat Nabi semua pergi serbu Nabi, pergi peluk Nabi, cium Nabi. Ya Rasulullah, mujurlah kamu sudah balik. Kami serayau duduk sini, duduk fikir pasal kamu. Dah lah, kamu pergi jumpa jin. Mai cerita sikit pasal jin, kami pun nak dengar ibadah. Mai cerita jin lagu mana? Nabi bagi tahu satu benda aja. Nabi kata apa? Jin lebih bagus daripada hampa. Ambil kau. Siapa Nabi kata lagu tu? Sebab apabila dibaca ayat-ayat azab, ayat yang menceritakan keadaan kita di neraka dan sebagainya, Nabi kata jin takut menggigil dan jin beristighfar. Mai tang kita lagu mana? Cakap bila apa pun, hantam bila ayat apa pun, tuan-tuan, habis kuat masuk sini, keluar nang sini, masya-Allah. Saya baru-baru ni Prof, saya buat forum perdana dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Tirmizi, murabi pencetus semua. Kami buat forum tu, dia ada tengah makan nasi Arab. Mai tajuk apa? Pergi tak kembali, terlekat nasi terus, masya-Allah. Ni tajuk apa ni? Pergi tak kembali, masya-Allah. Habis forum tu, masya-Allah. Lagi dapat forum apa pula nama tajuk dia? Tajuk dia tersungkur di pintu syurga. Tu dia memang tu, kan? Mai pula tajuk ketiga apa pula? Malam pertama di alam barzah. Tu dia mati aja semua, masya-Allah.
Sampai saya serendek, saya temu forum tu sebab mereka bagi tajuk mati aja. Namun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pengajaran yang terbaik bagi kita. Apa dia? Mati. Bila? Esok, wallahu a'lam, kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata bila ada waktu lapang, bila ada masa senang, pergilah ziarah kubur. Pergi ziarah kubur dan merenung-renungkan bahawa esok kita akan jadi lagu tu. Kita kalau ada masa buat apa? Pergi Langkawi beli coklat. Allah. Nah, jam tu. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Mati adalah satu pengajaran yang terbaik bagi seorang manusia. Namun banyak di antara kita, walaupun kita tahu kita takkan hidup lama, tetapi kita masih lalai lagi, tuan-tuan. Masya Allah. Kita masih lagi lemah. Kita masih lagi alpa dan sebagainya. Hari-hari ada di antara kita tonton tanah kubur dalam TV pun tak serik-serik, tuan-tuan. Biasa tengok ada tanah kubur. Tu Hadi kenal dah. Kita kena redha. Kan? Kenal tak Tok Hadi? Masya Allah. Saya belum forum dengan Tok Hadi saja, Masya Allah. Tak bila nak forum dengan dia, Masya Allah. Nah, baru-baru ni dengan Samsul Gau-Gau. Nah, ada forum dengan dia, Masya Allah. Nah, hari-hari tengok tanah kubur pun tak sedap. Dulu tanah kubur bila? Hari Jumaat kan? Lah ni hari-hari, satu hari 2 kali dah dia siar, Masya Allah. Tuan-tuan tengok dah tanah kubur? Tengok dah? Saya tak tengok dah tanah kubur. Saya berhenti tengok dah tanah kubur, tuan-tuan. Lama sudah saya berhenti. Bukan saya berhenti tengok sebab saya tak suka rancangan dia. Rancangan dia best. Tuan-tuan boleh ambil iktibar. Cuma saya tak suka tengok sebab saya tak puas hati tengok tang mayat dia tu. Pasal apa? Mayat dia kalau tuan-tuan tengok asyik hitam saja. Kita terasa sungguh ni. Kan? Tak ada color lain kah? Hitam saja. Kita khusyuk dah tengok aku ni. Mai kawan mati jadi hitam tu. Lepas pilih aku apa? Nah. Tu saya tanya kawan saya. Hamai tengok gambar ni. Dia mula-mula okey. Dia buat dosa dia mati. Dia mati dia jadi hitam. Aku esok mati jadi apa noh? Tanya kat dia. Dia sambil jalan dia kata, "Wei Syah, hang tak tahu kah? Esok hang mati hang jadi arang lah," dia kata. Menyesal aku tanya kat dia. Masya Allah, tabarakallah. Tukarlah kalau mayat sikit bau merah jambu kah, bau warna ungu kah, ni merah padam kah apa. Kan? Masya Allah. Ni asyik hitam saja. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, nah, sebagai seorang manusia ni tuan-tuan, kehidupan kita dalam 3 hari saja. Semalam, hari ini dan juga esok. Semalam habis dah. Hari ini alhamdulillah Allah masih lagi bagi peluang kepada kita. Esok wallahualam kita ada atau tak ada, kita tak tahu, tuan-tuan. Masya Allah. Nak taubat, ni adalah hari yang terbaik untuk kita taubat, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikala semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, Masya Allah, ada satu nikmat yang lebih besar, lebih unggul, lebih suci, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tidak akan berikan kepada mana-mana orang, tuan-tuan, melainkan orang itu adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takat dipilih dikasihi, malahan Nabi kata dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nikmat tersebut? Itulah nikmat iman dan juga nikmat Islam, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Khususnya nikmat Islam ini Allah takkan bagi kepada mana-mana orang, melainkan orang itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok nikmat khulbiyah, orang lain pun dapat nikmat khulbiyah ni. Kita tengok nikmat akhliyah, orang lain pun dapat juga nikmat akhliyah ni. Kita tengok nikmat apa lagi, tuan-tuan? Masya Allah, badaniah, nikmat kesihatan, orang lain pun dapat juga, tuan-tuan. Tapi nikmat Islam ni hanya Allah akan berikan kepada mereka yang Allah cintai saja, tuan-tuan. Bukan saya kata, Nabi sendiri bersabda dalam satu hadis, "Innallaha yu'ti dunya illa liman yuhibb wa man lam yuhibb, walakinnallaha la yu'ti din illa liman yuhibb." Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka, tuan-tuan, dunia Allah bagi kepada siapa-siapa saja. Tak percaya keluar pergi tengok rumah 10 tingkat siapa duduk? Orang Cina duduk tu dia. Kereta macam kapal terbang. Kereta ke kapal terbang pun tak tahu. Sampai macam tu punya besar. Tengok siapa keluar? Orang Hindu keluar. Allah, tuan-tuan, Masya Allah. Tapi tak tahu dia tu driver ke apa. Biarlah dalam kuliahan dia bawa kereta tu, Masya Allah. Tak ada masalah. Nabi kata dunia yang sementara ni Allah bagi kepada semua. Suka kata suka, semua Allah bagi. Walakinna Allah la yu'ti din illa lima yuhibb. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah akan berikan kepada mereka yang Allah cintai sahaja, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Agama apa tu, tuan-tuan? Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cintai? Tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini.
Kita lah antara insan-insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah hulurkan Islam kepada kita. Tanda Allah sayang, tanda Allah cinta kepada kita. Tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita kena buat, tuan-tuan? Masya-Allah. Apa yang kita nak bagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan? Masya-Allah. Nak bagi rumah sebiji, kereta sebiji. Masya-Allah. Semua tu Allah yang bagi kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah minta kita jadi hamba Dia yang paling bersyukur kepada Dia, tuan-tuan. Masya-Allah. Ada tak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan? Cuba tanya keimanan kita, tuan-tuan. Pernah tak kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, esok mai tengok kuliah subuh macam ni. Bukan kuliah subuh, sembahyang subuh macam ni. Pernah tak, tuan-tuan? Masjid penuh macam ni waktu subuh Allah, tuan-tuan. Kalau benar kita benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tanya pada diri kita berapa banyak kali kita bangun malam bertahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi yang maksum, tuan-tuan, tiada sedikit dosa pun yang lekat pada tubuh Nabi, masya-Allah. Dijanjikan syurga setiap malam bangun beribadat, tuan-tuan, sehingga bengkak kaki terselih tulang Nabi, masya-Allah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, syurga sudah dijamin, kenapa nak beribadat sehingga bengkak-bengkak terselih kaki kamu?" Apa Nabi jawab? "Yang aku nak jadi adalah seorang hamba Dia yang paling bersyukur kepadanya." Masya-Allah, tabarakallah. Kita benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kan, tuan-tuan? Masya-Allah, tuan-tuan. Kalau benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya apa dia tu, tabung kapet hari ni penuh dah, masya-Allah. Tidak, tabung kapet. Kalau tak percaya pergi buka tengok. Asyik ada hak note warna biru, warna biru, warna biru tu aja. Padahal biru orang dah tak terima dah, masya-Allah. Tidak. Tidak ada orang terima biru. Tak ada orang terima, tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita kena hidup dalam hijau kehijauan. Sejuk mata memandang. Tengok kapet hijau. Nak tukar baru punya, tuan-tuan. Ni, kalau kita benar-benar bersyukur, pastikan hari ini yang masuk paling minimum warna hijau. Masya-Allah, tuan-tuan. Rezeki Allah bagi, tuan-tuan. Apa salahnya kita bagi balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan banyak, sedikit sebanyak tu, tuan-tuan. Masya-Allah. Ni berkira dengan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tuan-tuan. Hari tu saya pergi mana, tak tahu, mai tabung dia sampai kat tangan dia, depan dia masuk tangan dalam poket tu, dia punya lah selit punya lama, tuan-tuan. Keluar tu dia keluar RM1. Saya ingat dia nabur dalam tabung RM1 tu, masya-Allah. Dia kata, "Oi, RM1 aku boleh makan burger," dia kata. Dia simpan balik, tuan-tuan. Dia punya selit punya lama, tuan-tuan, keluar berapa? RM10. "Oi, 10 hari aku boleh makan burger." Dia simpan balik, tuan-tuan. Dia punya selit lagi punya lama keluar 3 kupang, tuan-tuan. 3 kupang tu dia bawa dalam tabung. Punya lama dia cari, tuan-tuan. 3 kupang tu dia bawa. Belakang dia ada satu pakcik, masya-Allah. Pakcik tu pakai singlet pagoda, tahu singlet pagoda? Hak putih tu, banian tu kan, singlet tu kan. Koyak habis depan ni. Pakcik tu bawa 200 kotak dalam tabung. 200, masya-Allah. 50 dia kira. Bawa 50 4 keping. Berapa? 200 betul tak? Terkejut kawan ni. Betul aku yang pakai macam ni pun buat dia 3 kupang. Pakcik ni tengok pun geli, dia buat 200 terus. Dia tak puas hati, dia pergi hambat pakcik tu. Dia tanya, "Woi pakcik ni orang kaya kau?" Pakcik kata, "Awak hampir li aku kan, tengok aku pakai baju macam ni, tanya aku kaya. Kalau pakcik tak kaya, awak buat 200 dalam tabung tadi. 200 apa? Tadi pakcik masukkan duit dalam tabung kan?" Ya. Pakcik buat 200 kan? 200, ya. Siapa pakcik buat 200? Lah, tu bukan duit pakcik dia tu. Habis kalau bukan duit pakcik, duit siapa? Lah, pakcik duduk belakang kamu tadi. Pakcik tengok handuk masuk tangan dalam poket, dah selit punya lama. Terjatuh 200 dari poket kamu. Pakcik ambil nak bagi kat kamu. Sebelum nak bagi kat kamu, tabung sampai, maka pakcik bawa dalam tabung. Pada muka. Berkira dengan Allah Subhanahu wa taala, lagu ni lah jadi akibatnya. Kita pun berkira sangat. Saya tak tahu. Masya-Allah. Nah, dan jangan berkira. Kalau kita benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, buatlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sedihnya tuan-tuan kalau kita rujuk pada surah As-Saba ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadi yasyakur." Amat sedikit hamba-hamba aku bersyukur kepada aku. Masya-Allah, tuan-tuan. Sedih kita bila kita baca. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu kita tak pernah bersyukur kepadanya. Pernah dah Allah tarik balik rezeki yang Allah beri kepada kita ni, tuan-tuan? Pernah dah Allah lupa kepada kita, tuan-tuan? Tak pernah, tuan-tuan. Kita yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka jadilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang
paling bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah berikan kita Islam. Sebab apa? Islam adalah satu-satunya agama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sejak Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam sehingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Islam sahaja yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama lain, tuan-tuan. Masya-Allah. Saya 4 agama Prof saya anuti. Daripada Hindu, tengok color pun tahu dah Hindu. Masya-Allah, tabarakallah. Daripada Hindu, anak kepada seorang Tok Sami, bapa Sami. Datuk saya, Tok Wan saya, mendiang Tok Wan saya, Sami pertama pijak Pulau Pinang, tuan-tuan. Masya Allah, waktu penjajahan Jepun, orang-orang India Pulau Pinang dah buat kuil dah, tak ada Sami, pergi bawa mai datuk saya daripada India. Masya Allah, datuk saya turunkan ilmu itu kepada ayah saya turunkan ilmu itu kepada saya, sebab tak ada pilihan lain dah. Dia kata, aku bagi hang 2 saja pilihan, sama ada hang jadi lawyer ataupun hang jadi Sami. Saya dah tengok, kalau nak jadi lawyer betul punya payah nak mengaji, maka saya jadi lawyer buruk sajalah ayah. Saya kata, saya jadi Sami lah. Masya Allah, duk belajar pasal Sami. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Patut kena jadi Sami lah ni. Masya Allah, tengok, mai duduk sini. Masya Allah, semua ni adalah berkat hidayah yang Allah berikan kepada saya ni, tuan-tuan. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya dengan hidayah, dengan nur hidayahnya tu waktu umur saya 8 tahun saja, tuan-tuan. Masya Allah, bangun pagi nak pergi mandi, nak pergi ke sekolah, dengar azan subuh saja sampai dah hidayah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Walaupun hari-hari dengar azan subuh, masya-Allah, hari-hari baca mentera tak ingat, tapi yang ingat azan, tuan-tuan. Masya-Allah, azan yang main masuk dalam telinga, terus duduk dalam hati saya ni, tuan-tuan. Mentera yang hari-hari ayah saya ajar, hari-hari saya baca, satu pun tak lekat dalam hati saya, tapi azan mai lekat dalam hati saya umur 8 tahun. Namun Islam Allah tak bagi lagi kepada saya. Bila Allah bagi Islam kepada saya, umur saya 27 tahun baru Allah bagi Islam. Artinya dari 8 tahun sehingga 27 tahun. Berapa lama, tuan-tuan? 19 tahun, tuan-tuan. Bukan senang Allah nak bagi Islam, tuan-tuan. Allah jaga Islam sungguh, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Saya sendiri pun 19 tahun nak dapat Islam ni, tuan-tuan. Dalam tempoh 19 tahun itu, Masya Allah, berbekalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, daripada umur 8 tahun saya sudah keluar mula mencari kebenaran. Daripada Hindu pergi masuk budak pula. Masya Allah, tabarakallah. Budak pun saya masuk, tuan-tuan. Masya Allah. Pasal apa? Nak cari kebenaran tu saja. Saya masih ingat lagi waktu saya beragama budak. Masya Allah, saya selalu suka pergi kuil budak. Tok Sami budak duduk depan lagu ni, macam ni lah punya, ramai 300 400 orang dalam kuil budak tu, kan? Semua mereka duk cakap mentera apa saya pun tak tahu lah. Tapi saya pergi terus terang, saya kata saya pergi kuliah dia hari tu, bukan hari tu, setiap kali saya pergi pasal saya suka makan muisup dia punya, sedap muisup dia punya pasal. Orang duk cakap mentera apa saya tak tahu, tapi saya selalu mulut saya keluar muisup. Tak tahu lah, lebih kurang macam tu lah. Mereka pun lagu tu lah, kan? Saya pun duduk berzikir apa, wallahualam, saya tak tahu lah nak kata apa benda tu. Masya Allah, duduk bersama mereka. Tuan-tuan, bayang tengok, tuan-tuan, dalam satu dewan yang punya ramai orang, 300 400 orang, saya pula duduk paling hujung sekali. Paling hujung. Sebab apa? Habis-habis cepat nak keluar ambil muisum yang pasal. Duduk paling hujung sekali. Pernah sekali saya tak pergi kelas tu. Minggu yang lepas pada tu saya pergi, Tok Sami yang duduk dekat sini, dia boleh nampak saya, dia panggil, kamu mai sini, dia tahu. Semua kali tengok, saya tanya, saya kah? Ya, mai sini. Terkejut kenapa dia panggil saya, ada kokok nak bagi mandat apa tau, kan? Saya pun langkah mai. Ya Tok Sami, apa dia? Saya tanya dia. Kamu kenapa minggu sudah tak mai, dia tahu. Terkejut saya. Cuba bayang tengok, tuan-tuan, 400 orang duduk dalam dewan tu, kita duduk paling hujung sekali. Tok Sami tu boleh nampak kita macam mana tu. Saya terkejut. Oh, sungguh, saya ingat Tok Sami ni Power Ranger ke apa, dia ni power gila betul. Memang saya kata, wish dia ni power betul, kan? Saya kata, saya minta maaf Tok Sami, saya sakit. Kalau sakit bagi tahu, saya buat air jampi kamu minum, dia kata. Nanti next time saya bagi tahu, nah. Saya minta maaf. Sekali-kali saya fikir macam mana dia tahu aku tak main dalam, aku duduk hujung. Rupanya bukan dia Power Ranger, tuan-tuan. Rupanya color saya kantoi. Oh, ya Allah. Bayang tengok, tuan-tuan, yang duduk semua orang Cina. Kita main dengan color lagu ni. Duduklah hujung mana sekalipun, Masya Allah, tabarakallah. Color reflect ni kantoi sungguh, Masya Allah. Yang ni orang kata tinted 100%. PJ pun tak lulus.
sembahyang tengok semua orang Cina. Kita duduklah hujung mana sekalipun tak apa. Mesti orang perasan kita. Tidak kan? Ibarat susu dalam satu belangah kan. Kita buat satu titik hitam. Susu yang punya banyak kita tak nampak. Yang kita nampak benda hitam tu. Tidak. Macam itulah Sami tu nampak saya. Saya kata, ish, tak guna betul tak? Rupa-rupanya color saya yang kantoi. 3 bulan saya duduk budak, saya keluar daripada budak. Makin lama makin saya membesar tuan-tuan. Hati ni umpama macam tak tenang sungguh. Sebab saya umpama macam siapa yang duk mencari ni tuan-tuan, betul saya kata hati mereka takkan tenang sehingga mereka tak jumpa. Seolah-olah kita kehilangan satu barang yang paling berharga dalam hidup kita. Lagu mana kita duduk? Macam itulah rasa kita. Selagi tak jumpa, selagi tu tak boleh duduk. Cari makin membesar, cari pergi masuk apa pula? Bahai pula saya pergi masuk. Masya Allah. Saya masuk agama Bahai. Itu dah satu tahun saya duduk agama Bahai. Masya Allah. Duk kuat dengan pegangan agama Bahai. Satu hari sewaktu saya duduk semayang, saya nampak gambar Bahai tu ada atas Abdul Baha kan, Prof nama dia. Saya tanya dekat mereka ni. Saya tanya, ni Prof ni yang Bahai ni mati macam mana? Saya tanya, nama dia Abdul Baha. Dia pengasas agama Bahai. Mereka kata, itulah. Kita punya Bahai ni kena tembak dia kata. Tu dia kena tembak. Dia kata betul. Orang Iran tangkap dia, tembak dia. Tapi kamu tahu tak, dia kata, sebiji butir peluru pun tak kena muka dia. Semua kena badan dia. Biar pilah kena tang mana pun janji dia mati. Betul tak? Kan? Saya pula tiba-tiba datang satu ilham. Saya kata dekat dia, saya kata kalau ni lah, macam ni lah, kita patut tak payah semayang sembah ni, Bahai ni, saya kata. Oh, dia muka dia lain dah. Habis, kita kena sembah siapa? Dia kata. Kita kena sembah pistol tu, saya kata. Pasal apa dia tanya? Pistol tu lagi power. Pistol boleh bunuh Tuhan kita. Kalau macam tu, pistol lagi power. Hampa kena letak gambar pistol, hampa kena sembah pistol. Tu dia bagi saya penampak sebiji. Masya Allah. Kena penampak hari ni, esok-esok saya murtad Bahai tu. Masya Allah. Wah, entah tampak aku jaga aku keluar Bahai tu. Masya Allah. Keluar Bahai tu. Masya Allah. Makin tak boleh duduk tuan-tuan. Makin tak tenang hati tuan-tuan. Akhirnya pergi masuk. Bukan akhirnya. Lepas pada tu masuk mana pula? Kristian. Masya Allah. Saya masuk agama Kristian tuan-tuan. Hindu, Buddha, Bahai, Kristian. 4 agama saya hantam tuan-tuan. Masya Allah. Nasib baik ada 4 agama tu saja kot. Lagi satu ada Bengali Singh. Tu saya tak masuk. Pasal apa? Satu saya pergi tengok hari tu masa ada satu ketika tu saya duk makan nasi kandar. Saya duk makan capati, roti canai. Sebelah saya ada satu Bengali Singh. Saya tengok dia mau minum teh tarik tuan-tuan. Masya Allah, dia angkat misai dia lagu ni, dia minum. Lagu tu lekat habis buih-buih dia. Saya tengok, oh Allah, dia ni biar betul. Sejak tu saya tak mau dah agama Singh, saya tak mau. Masya Allah. Tu yang saya tak masuk. Hal lain 4 saya masuk tuan-tuan. Tu uniknya saya ni tuan-tuan, 4 agama tu tuan-tuan. Masya Allah. Hanya semata-mata nak mencari kebenaran punya pasal tuan-tuan. Hanya nak dapat kebenaran, nak cari kebenaran saja. Namun dalam agama Kristian saya duduk 4,5 tahun pun kebenaran yang saya duk cari tak jumpa lagi. Sebab apa? Hati saya tak boleh terima seketika mereka pergi sembah pada Nabi Isa. Padahal dalam Bible clear Nabi Isa kata, don't pray me, pray the Father in heaven. Welcome to London. Jangan sembah saya, sembahlah Tuhan yang memiliki syurga. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi Isa. Kenapa mereka pergi sembah Nabi Isa? Itu yang saya tanya sehingga saya tak boleh duduk diam tuan-tuan. Walaupun 4,5 tahun. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya berfikir. Tapi adalah satu ayat yang saya jumpa dalam Bible. Masya Allah. Dalam agama Kristian ni tuan-tuan. Nak azan dulu kah? Tak payah no? Tak payah no? Dalam agama Kristian ni tuan-tuan ada satu kalimah. Iaitu Alpha and Omega. Alpha and Omega. Omega bukan telur Omega tu. Alpha and Omega artinya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Siapa dia? Nabi Isa. Mati-mati orang Kristian percaya Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir. Tidak akan ada seorang Nabi lepas pada Nabi Isa. Dan mereka tunggu Nabi Isa akan turun balik. Memang betul kita pun dah tunggu kedatangan Nabi Isa. Namun kalau ikut benar, Nabi Isa bukan yang awal dan dia bukan yang terakhir tuan-tuan. Ada yang terakhir sebenarnya. Kalau betul lah Nabi Isa yang terakhir, kenapa dalam Bible ada ayat yang Nabi Isa sendiri mengatakan lepas pada dia akan ada seorang lagi Nabi. Dia sendiri mengaku. Waktu-waktu dia nak diangkat ke langit, tapi orang Kristian percaya dia disalib. Dia panggil semua 12 orang disciple dia, sahabat dia, dan dia umumkan kepada mereka iaitu waktu dia sudah habis dan dia kena pulang kepada Tuhan.
Para sahabat dia semua jadi keliru waktu tu. Mereka kata, janganlah kamu tinggalkan kami ya Nabi Isa. Janganlah, kalau kamu tinggalkan kami, siapa nak jaga kami? Nabi Isa kata, jangan risau, Allah akan turunkan seorang lagi Nabi kepada kamu. Tu dia. Clear dah Nabi apa? Nabi Isa nah. Nabi Isa lepas tu bagi tahu lagi. Dia tanya, siapa yang akan datang ni, macam mana kami nak kenal dia? Nabi Isa kata, tugas aku sudah selesai. Aku datang ni sebenarnya untuk ni Bani Israel dan yang sudah sesat dah ni. I came for the lost house of Israel, dia kata. Aku datang ni untuk ni Bani Israel yang dah sesat, Yahudi yang dah sesat. Tapi yang akan datang ini lebih dahsyat daripada aku, Nabi Isa sendiri kata. Yang akan datang ini pembawa rahman kepada sekalian alam. Masya Allah. Kalau aku tak pi, roh kebenaran itu tak boleh turun. Masya Allah. Roh kebenaran itulah orang Kristian panggil Holy Spirit. Mereka rasa Holy Spirit ni adalah satu spirit, satu malaikat main duduk dalam badan mereka. Ya Allah. Itu kepercayaan mereka. Punya mereka nak menidakkan fakta yang sebenarnya, jadi mereka buat macam tu. Roh kebenaran itu tidak boleh diturunkan. Dan dialah yang akan memimpin dunia ini dengan seadil-adilnya. Masya Allah, saya jadi terkejut terus seketika. Nabi Isa yang saya sayang macam tu, saya cinta dia macam tu pun, dia sendiri kata ada satu Nabi yang lebih hebat daripada dia. Siapa dia? Maka saya cari daripada chapter Genesis dalam Bible. Kan Bible ada dua nah, Prof, nah. Satu Old Testament, satu New Testament. Masya Allah ni bayar nah. Jauh sikit nah. Tak lama lagi naik kan. Masya Allah. Maka saya cari daripada ayat yang pertama, chapter pertama Genesis itu. Saya jumpa satu lagi ayat, tuan-tuan. Yang ni Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam, mereka duduk sezaman. Betul tak? Dan Allah murka kepada kaum-kaum Nabi Lut. Betul tak? Sebab mereka ni main sejenis dan sebagainya. Waktu tu Nabi Ibrahim doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pihak Nabi Lut. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, engkau bangkitkanlah seorang Nabi di kalangan kami yang mampu mengajar manusia ini beriman kepada kamu. Allah jawab tu. Allah kata apa? Kami akan bangkitkan seorang Nabi. Maka Nabi Ibrahim tanya, bagaimana kami nak kenali Nabi ni? Allah bagi clue. Kami akan beri kitab kepadanya dan kami akan suruh dia baca. Dia akan jawab, aku tidak tahu baca. Kami akan paksa dia dan suruh dia baca dengan nama Tuhan dia. Masya Allah. Dialah pembawa rahmat untuk sekalian alam, dan dialah roh kebenaran. Masya Allah. Nabi Isa pun kata roh kebenaran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun sebut roh kebenaran. Masya Allah. Saya berbekalkan clue tu, tuan-tuan, saya cari daripada ayat pertama sampai ke hujung Bible. Tidak ada satu orang Nabi pun daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi Isa AS, tidak ada seorang Nabi pun yang suruh dibaca dan dia jawab, aku tidak tahu baca. Siapa dia tu, tuan-tuan? Saya duduk cari. Maka saya duduk sejenak, saya fikir, Islam saja belum aku masuk. Dan waktu tu saya tak tahulah, dengan kehendak Allah sudah tiba masa saya kena masuk Islam ke apa, saya tak tahu. Allah bukakan minda saya lagi. Saya beranikan diri, saya pergi beli buku sejarah Islam tingkatan 6 saya baca. Tuan-tuan, saya baca sirah Nabi. Perkara pertama saya baca sirah Nabi. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi apabila sedang bertapah di Gua Hira, tuan-tuan, malaikat Jibril bawa mai wahyu pertama. Apa dia ayat dia, tuan-tuan? Iqrah, tuan-tuan. Bacalah. Nabi baca dah, tuan-tuan. Nabi boleh baca dah, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Nampak tak riwayat apa yang berlaku ke atas Nabi dengan clue yang Allah bagi dalam Bible. Kami akan beri kitab kepada dia dan suruh dia baca dan dia jawab, aku tidak tahu baca. Siapa dia tu, tuan-tuan? Bukan lain, bukan siapa. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Saya mula menangis, tuan-tuan, daripada hari itu sehingga ke hari ini. Kalau saya dengar nama Nabi Muhammad, saya boleh menangis, tuan-tuan, Masya Allah. Tapi saya dalam macam ni, saya boleh sebut, saya tak menangis. Orang lain sebut, saya menangis, tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, kalau nak mendidik anak-anak kita, belilah sirah Nabi bagi dekat dia, suruh dia baca. Kita baca bersama dengan dia. Sebab insan mulia ni, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ada aura dia tersendiri. Anak kita macam mana buas sekalipun, bila dia mendekati, tuan-tuan, mendekati Nabi Muhammad ni, hati dia akan jadi lembut, tuan-tuan, Masya Allah. Hati sekerai saya macam ni pun boleh jadi lembut disebabkan insan yang mulia ni, tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, Masya Allah.
Akhirnya alhamdulillah tuan-tuan, saya masuk juga Islam. Tetapi sebelum saya nak masuk Islam, makin saya mendalam tuan-tuan, mendalami ajaran Islam ni tuan-tuan, makin tarik tuan-tuan, makin tenang hati saya. Tapi tenang tak sempurna. Sebab apa? Saya belum lagi masuk Islam. Maka saya duduk sejenak, saya fikir Islamlah agama yang betul. Memang ada kebenaran itu dalam Islam. Saya dah buat dah keputusan, hari ini saya kena masuk Islam juga macam mana pun. Saya sudah bersiap sedia, Prof. Masya Allah, lillahi ta'ala saya kata. Saya dah pakai dah elok-elok, saya bercadang, saya nak pergi juga ke pejabat agama, saya nak mengucap juga, Masya Allah, nak jadi orang Islam. Tiba-tiba Allah jadikan satu situasi, macam mana pula, mak saya, seorang ibu yang paling saya sayang, yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, mai duduk sebelah saya. Saya duduk atas sofa. Dia duduk di bawah saya. Dia sandar atas paha saya. Dia peluk paha saya, tuan-tuan. Mak saya menangis, tuan-tuan. Sebagai seorang anak lelaki, tidak pernah saya tengok setitik tangisan air mata daripada ibu saya sebelum tu. Tapi entah hari tu dia menangis. Saya ingat dia sakit. Saya tanya, mak, kenapa mak sakit kah? Dia kata, tak, mak tak sakit. Tapi mak nak bagi tahu kamu satu. Apa dia, mak? Mak rasa kamu sudah jauh daripada mak, dia kata. Mak boleh rasa kamu jauh daripada saya. Walaupun mak saya tak tahu yang saya nak pergi masuk Islam, dia tak tahu langsung, Masya Allah. Tapi naluri seorang ibu tu, Masya Allah, Allah dah bagi otomatik kepada dia. Dia boleh tahu ada sesuatu berlaku pada anak dia, Masya Allah. Tanya pada si ibu, semua mesti ada perasaan sedemikian. Macam itulah ibu saya pun. Kamu ni sudah jauh daripada mak. Sambil menangis, dia buat macam ni, tuan-tuan. Dia merayu pada saya, jangan tinggalkan mak. Dia menangis, tuan-tuan. Tuan-tuan, rayuan mak saya, tangisan mak saya pun tak menghalang saya, tuan-tuan. Saya keluar juga daripada rumah. Saya bohong kepada mak saya. Saya kata saya keluar nak pergi jumpa kawan saat mak. Saya keluar, saya pergi pejabat agama Islam, tuan-tuan. Saya jumpa Ustaz, arwah Ustaz Muhammad. Saya jumpa dia, saya mengucap, Alhamdulillah, 9 tahun saya Islam dah hari ini, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Itu, tuan-tuan, power yang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Tangisan seorang ibu, tuan-tuan, dan rayuan seorang ibu pun tidak menghalang saya, tuan-tuan, daripada nak masuk Islam. Sebab apa? Hidayah ni, tuan-tuan, Allah yang punya, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu dalam surah An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Apabila Allah mengkehendaki seseorang itu, Allah akan buka pintu hati dia dan campakkan hidayah ke dalam hati dia sehingga dia masuk Islam. Itulah hidayah Allah, tuan-tuan. Percayalah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah nak berikan hidayah kepada seseorang itu, tidak akan ada dan tidak ada satu kuasa pun dalam dunia ni yang mampu menghalang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pada diri kita hari ini, tuan-tuan. Kita duduk di masjid ini atas dasar apa? Inilah yang disebut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gerakkan, tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Allah yang gerakkan, tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Masya Allah. Kita adalah tetamu Allah, sebab Allah yang pilih kita. Ni yang disebut sebagai hidayah. Tadi kita nak mai ke masjid, ada mana-mana kuasa yang dapat menghalang kita jangan pergi ke masjid? Tak. Bila Allah dah bagi hidayah, tuan-tuan, tak ada satu kuasa. Begitulah kuasa tangisan rayuan mak saya pun tak menghalang saya. Saya masuk juga Islam. Namun, tuan-tuan, lepas kita masuk Islam, tuan-tuan, bukan kita masuk saja, tuan-tuan. Padahal setiap kita ni yang digelar sebagai Islam, tuan-tuan, bersiap sedialah untuk terima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa Allah uji kita? Sebab Allah sayang sangat-sangat kepada kita. Kalau kita sayang pada anak kita, nyamuk mai gigit pun pergi beli shiltok lah, recheck lah, beli kelambu bagi kat dia. Betul tak, tuan-tuan? Tapi bila Allah sayang pada kita, Allah akan uji kita. Ujian mai kepada saya macam mana pula, tuan-tuan? Saya dihalau keluar daripada rumah bila dia pada tahu saya masuk Islam. Masya Allah. Mak saya tak bagi saya pijak rumah tarikh, tuan-tuan. Kalau kau pijak rumah ni, sial kamu lekat pada sini. Lebih baik kau keluar daripada. Saya ingat mak saya nak kata saja-saja, dia kata sebab dia marah. Tapi memang dia marah sungguh, tuan-tuan, time tu. Masya Allah. Tuan-tuan, mak saya bagi saya dua pilihan. Sama ada kamu nak jadi anak saya atau kamu nak jadi orang Melayu, dia kata. Dia tak sebut Islam, dia kata nak jadi Melayu ke apa. Masya Allah. Kita nak pilih yang mana, tuan-tuan? Nak jadi nak anak saya ke atau nak jadi orang Melayu? Dia tanya saya, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, saya tinggalkan mak saya, tuan-tuan. Saya kata mak ada ayah, mak ada kakak, ada adik, semua ada mereka boleh jaga. Tak apa, biarlah saya keluar bawa benda ni. Saya bawa Islam, saya keluar, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tinggalkan mak saya bawa Islam, saya keluar, tuan-tuan. Masya Allah. Bukan saya nak cakap besar, tuan-tuan. Benda ni memang berlaku, tuan-tuan, dalam hidup saya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Islam sampai ke hari ini saya pegang, tuan-tuan. Saya tahu Islam lah agama yang benar, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Semua kita ni perlukan hidayah dalam hidup kita.
Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita buat apa pun serba tak jadi, tuan-tuan. Masya-Allah. Betul, tuan-tuan. Sebab tu hari-hari 17 kali kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada aku jalan yang betul, jalan yang lurus, ya Allah berilah taufik dan hidayahmu. Masya-Allah, kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab tu Allah suruh kita, wahai anak Adam, carilah hidayah Allah dalam hidup kamu. Tanpa hidayah Allah, kita buat apa pun serba tak kena, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi bagaimana kita nak dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan? Bagaimana kita nak kekalkan hidayah Allah dalam diri kita ni, tuan-tuan? Yang pertamanya, yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Apa jadi pun, tuan-tuan, jangan hilang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yakin pada Allah. Mak saya halau saya keluar daripada rumah, tuan-tuan, 1 sen sehelai pakaian saya tak bawa keluar. Saya bawa keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri saya. Ya Allah, Engkaulah bagi saya agama ni. Aku yakin kau tidak akan abaikan aku. Alhamdulillah, 9 tahun Allah tak abaikan saya, tuan-tuan. Walaupun orang buat lebih kurang, sepak terajang saya, ludah atas saya, Masya Allah. Makan nasi pun tak boleh. Daripada nasi kan tak lari tangan dengan penuh nasi. Kalau dia nak pukul saya pun biarlah aku habis makan nasi. Betul tak? Masya Allah. Ni kambat kita lagu tu juga. Masya Allah. Tak berhati perut. Allah. Macam tu orang tak. Lebih kurang lagu tu, tuan-tuan. Masya Allah. Sampai lagu tu, saya lari pergi duduk kat Shah Alam, Prof. Masya Allah. 5 tahun duduk kat Shah Alam. Masya Allah. Shah Alam, Kelang, Pok Kelang, Bangi. Semua merata tempat saya bermusafir, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab ancaman bagi tu hebat sekali. Bukan dekat saya kena, isteri saya pun kena juga. Kereta kami dibawa pergi sombat dekat Bendang pun ada. Masya Allah, tuan-tuan. Hilang perniagaan. Masya Allah. Dah lah tak ada apa duit. Dah pula dekat nak bankrupt. Kereta kena tarik, van kena tarik, pejabat apa, rumah kedai yang dibeli tu pun ditarik, dan semuanya hilang sekelip mata, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sampai lagu tu, tuan-tuan, tak pernah kerja. Lala pergi minta kerja, tak ada siapa nak bagi kerja. Lala tak boleh nak buat apa, pergi minta kerja. Dapat kerja dekat satu kelang buat serbuk kopi. Bukan kelang kopi, kelang buat serbuk kopi tu. Brazilian Coffee House dekat Bagan Jerman. Masya Allah, kat Batu. Tokek tu terkejut. Hang belajar sampai form 6 awal nak main kerja ni. Dia tahu saya tak ada kerja, nak makan pun tak ada. Tak apalah, kesian punya pasal awak angkat dulu lah. Dia kata, lu belajar tinggi punya pasal, saya up lu punya gaji. Alhamdulillah, belajar tinggi punya pasal dia nak up. Berapa ratus lu mau up, tahu ke? Berapa ratus? RM15 lah, dia kata. Masya Allah. Basic 455, campur 15 berapa, tuan-tuan? Masya Allah. STPM up punya pasal RM15. 15 pun 15 lah, kita pergi hantar. Dia kata, lu baru punya pasal lu buat light duty. Oh, light duty, selamatlah aku. PP light duty dia apa, tuan-tuan? Orang duk masak kan, masak kopi, keluar ketui macam ni, kopi O tu serbuk dia jadi ketui macam ni. Ambil dia letak atas. Bila dah hilang panas dia, kita kena ambil bawa dalam grinder. Ambil dua apa, sukat dengan gundi. 25 kg jahit atok, 25 kg jahit atok. Tu dia, tu light duty ya, Masya Allah. Saya duk fikir kalau ni lah light duty, heavy duty dia lagu mana kan. Itu tak apa lagi. 5.30 berhenti kerja. Lepas tu buat apa? Kena basuh sudip-sudip dia. Lepas tu mop kelang tu. Masya Allah, tuan-tuan. Balik buka pipe, tuan-tuan, mandi, keluar kopi aja daripada badan. Woi, kopi aja, Masya Allah. Ada yang setengah-setengah masih lekat lagi. Ini pakai kelorong lagi, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai lagu tu, tuan-tuan, Masya Allah. Kalau nak sebut pasal Allah uji saya, tuan-tuan, nak habis hari ni tak habis, tuan-tuan, tak dan habis. Tapi memang itulah, Allah akan uji kita, tuan-tuan. Masya Allah. Macam-macam Allah uji kita, tuan-tuan. Masya Allah. Saya ke depan tu dah kahwin dah pula, tuan-tuan. Isteri saya ada, tanyalah dekat dia apa yang kami makan. Nasi putih kicap, nasi putih kicap, nasi putih kicap. Tu aja. Padahal kicap saya langsung tak suka, tuan-tuan. Mak saya nak buat dalam telur pun saya tak bagi. Bukan sebab saya dengan dia kala sama memang saya. Bukan pasal tu, memang saya tak suka. Tapi lepas Islam itulah Allah bagi saya makan. Tapi hari ini alhamdulillah, tuan-tuan, chicken chop pun hantam dah. Masya Allah. Lamb chop pun boleh makan dah. Masya Allah. Sekejap saja Allah nak uji kita, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu, tuan-tuan, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi pun, tuan-tuan, tetap yakin pada Allah. Dia ada bersama dengan kita. Jangan risau, jangan takut, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni dalam bulan Muharram, tuan-tuan, cerita paling hebat dalam bulan Muharram apa dia? Hijrah Nabi SAW. Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, duduk dalam gua Thur sebanyak 3 hari. Apa orang Quraisy tak masuk ke dalam gua tu? Masuk. Siapa kata tak masuk? Masya Allah. Tentera-tentera Quraisy masuk, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar yang nampak tentera Quraisy dah masuk dalam, punya takut dia, Masya Allah. Dia kata apa dekat Nabi? Ya Rasulullah, habislah kita hari ni. Daripada masuk dah, daripada tangkap kita lagi, mereka akan bunuh kita. Apa Nabi jawab kepada dia? Secara spontan Nabi jawab, jangan takut, jangan risau. Kenapa nak takut? Bukan kita 2 orang saja ada dalam gua ni. Ada yang ketiga bersama kita. Dia tanya, siapa yang ketiga tu ya Rasulullah? Allah.
Allah bersama kita. Tuan-tuan, Nabi ajar melalui hijrah Nabi kepada kita pada tuan-tuan, walaupun musuh ada depan mata kita pun, jangan sesekali kita hilang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Suraqah bin Malik letak pedang dekat tengkor Nabi, tanya, Muhammad, siapa boleh selamatkan kamu? Nabi kata apa? Allah. Jatuh pedang dia. Masya Allah, tabarakallah. Artinya, walaupun nyawa kita di hujung pedang sekalipun, jangan hilang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ni Allah perintah dalam Quran kepada kita, wa'bud rabbuka hatta yatiyakal yakin. Yakinlah kamu kepada Allah sehingga kamu mati. Masya Allah. Ada kita yakin pada Allah, tuan-tuan, hari ini? Masya Allah, tuan-tuan. Yakinlah, tuan-tuan. Masya Allah. Anak kita lari mai kat kita, mak bagi roti, ayah bagi roti, takkan kita nak bagi batu kepada dia? Betul tak? Kita habis kuat usaha bagi roti kepada dia, betul tak, tuan-tuan? Kita manusia biasa pun tahu apa yang terbaik untuk anak kita, tuan-tuan. Ini kan Allah yang jadikan kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Janji kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Masya-Allah. Hari ini sedih ramai di antara kita hilang yakin pada Allah. Doa pun kalau tak yakin, lagu mana Allah nak kabulkan doa kita, tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Biar orang kata apa pun, tuan-tuan, jangan risau. Allah ada bersama dengan kita. Sebab tu saya nak bagi tahu, walaupun kita tewas segala-galanya di sisi kita, semua kita hilang, jangan tewas harapan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Masya-Allah. Allah lah harapan kita, Allah lah keyakinan kita, tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Insya-Allah yakin dan tengok, tuan-tuan, hidup kita ni akan disinari dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari 17 kali kita lafaz kalimah sumpah kita. Surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah kami sembah ya Allah, dan dengan engkaulah kami minta pertolongan. Awak tak minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tuan-tuan, Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita meminta. Ni apa cerita kapal terbang hilang pun pergi cari bomo? Masya Allah. Kita bukan baca iyyaka na'budu wa iyyaka bomoin. Kalau baca bomoin, pergi cari bomo. Masya Allah. Allah, tuan-tuan, kapal terbang 200 meter punya panjang, kawan bawa mai teropong buluh setengah meter punya panjang, sudah jumpa, dia kata, Allah, jam tu. Satu pun saya boleh terima. Yang paling saya tak boleh terima, dia bawa mai radar, buat nyok 3 biji. Allah. Hilang terus saya. Masya Allah. Sahabat saya ni pun beria sangat nak pergi jumpa bomo tu. Saya kata, hang jangan pergi, benda ni syirik. Hang syirik apa, hang tak tengok bomo ni VIP, dia kata. Raja bomo, dia kata. Raja bomo memang pasal lantah hang pergi lah. Dia pergi sampai KL, cari bomo tu tak jumpa. Balik mai, Masya Allah, muka orang Penang kata, muka 2 rupiah 5 adik. Lagu tu muka dia sedih gila. Saya tanya, weh, hang kata nak pergi cari bomo tu, balik mai awak sedih macam ni, tak jadi kau? Memang tak jadi, aku tak jadi jumpa bomo tu. Dia kata, bomo tu tak ada. Dia kata, dah, aku baru tengok berita bomo tu kata nak pergi Australia. Dia nak pergi cari kapal yang hilang tu. Masya Allah. Dah lah, dia bukan pergi Australia, dia kata. Habis dia pergi mana? Saya tanya. Dia pergi cari bomo lain, dia kata. Hang kata raja bomo dunia, pergi cari bomo apa? Bomo apa pula? Pasal apa dia pergi cari bomo lain? Saya tanya. Itulah hak teropong buluh dia tu, dengan radar buat nyok 3 biji tu, dan letak tepi, dia masuk tandai. Dia masuk tandai, dia keluar tandai, tengok orang balai habis barang dia. Masya Allah. Teropong buluh dia dengan radar dia, orang balai, orang curi. Dia nak tahu siapa curi teropong buluh dia, dia pergi cari bomo lain. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awak kita nak pergi cari dia, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan, tempat kita bergantung Allah saja, tuan-tuan. Sejak saya Islam, saya tak minta tolong pada siapa ni. Live pun tak apa. Pejabat zakat pun saya tak pernah pijak, tuan-tuan. Masya Allah. Saya mengaji pun pakai duit saya. Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah minta tolong daripada siapa pun. Saya minta, ya Allah, engkau jagalah aku. Allah jaga, Masya Allah. Orang ancam bunuh pun tak ada apa ni. 9 tahun ada. Cakap besar lagi betul-betul dia bercari. Nah, Masya Allah. Itu, tuan-tuan, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bergantung, tuan-tuan. Masya Allah. Allah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita minta. Siapa dia minta apa pada bomo? Allah, tuan-tuan, benda ni semua kurafat, tuan-tuan. Masya Allah. Yang ketiganya, tuan-tuan, kalau nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, nak kekalkan hidayah Allah dalam diri kita, hidup dalam sibagah Islam. Hidup dalam sibagah Islam. Apa dia sibagah Islam? Yang halal jelas halal, yang haram jelas haram, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi hari ini tu cuba kita buka mata, kita buka minda kita. Ada tak benar-benar orang hidup dalam sibagah Islam? Ada tak orang betul-betul pegang Islam ni, tuan-tuan? Masya Allah.
Tuan-tuan tengok betul-betul. Ada tak tuan-tuan? Walaupun tahu benda tu haram, tapi sanggup buat juga tuan-tuan. Ini kat orang panggil Islam tuan-tuan. Ini kat yang orang panggil sebagai Islam tuan-tuan. Walaupun tahu pergi peluk anjing haram, masih pergi peluk anjing juga. Masya Allah. Ada tak orang pergi peluk anjing hari itu? Ada. Lepas peluk anjing pergi peluk siapa? Korea. K-pop. Jantan-jantan Korea mereka pergi peluk. Masya Allah. Ni kat sebagai Islam. Ni Islam ajar kepada kita kat tuan-tuan. Masya Allah. Korea ni siapa bawa mai dia pun saya tak tahu. Tapi yang peluk dia semua gadis-gadis Melayu. Masya Allah. Pasal apa? Tak ada benda lain nak peluk ke? Nak pergi peluk Korea tu. Masya Allah. Tu tuan-tuan, saya ni daripada utara Semenanjung, Kuala Perlis, daripada Kuala Perlis, Langkawi sehingga Pasir Gudang JB dah. Pasir Gudang JB, Johor Bahru saya dah pergi ceramah tuan-tuan. Merata tempat saya pergi ceramah. Sampai ke hari ni tak ada seorang pun lari peluk cium saya. Sedih oh. Hak Korea ni mentang-mentang kulit putih punya pasal semua pergi peluk dia. Masya Allah. Dia berak pun tak basuh, dia pun tak sedap. Masya Allah. Yang kita ni jaga sunnah, ada minyak wangi semua penuh. Masya Allah. Tak ada siapa peluk saya tuan-tuan. Sedih oh. Yang peluk saya semua geng-geng Tok Wan. Masya Allah. Habis-habis dia main peluk saya, dia cium saya. Okeylah, tak apa. Yang saya jadi jam bila dia nak sembang dengan saya. Sebab kebanyakan Tok Wan filter tak ada, gigi depan, gigi bawah semua tak ada kan. Dia pegang saya, ustaz dia semua habis Allah. Ambil barakat. Masya Allah. Tak ada nak peluk kalau syarat kata benda tu haram. Haramlah hukum dia. Hampa pergi peluk-peluk ni nak tunjuk apa? Bukan Islam ni. Masya Allah. Hari ni pergi tengok persandingan lagu mana. Orang kahwin lagu mana. Bersanding 3 hari dah hari ni. Hari ini ala Hollywood, esok Bollywood, lusa Tiger Wood. Lepas tu jadi apa? Plywood terus. Masya Allah. Saya pergi kenduri kahwin hari tu, saya tengok pengantin perempuan pakai baju pengantin sampai ni je. Atas semua tak ada dah. Takat ni je. Saya kata dekat sahabat saya, ish tengok perempuan ni sedih tengok dia. Kokot kain tak cukup kot. Ataupun yang tukang jahit dia pergi ukok adik perempuan dia ke apa tak tahu kan. Sahabat saya kata, weh, apa hang kata kain tak cukup? Hang tengok belakang dia. Belakang dia kain 1 kilometer punya panjang. 10 orang duk usung. Ya Allah, ya Tuhan kami. Masya Allah, tabarakallah. Ni kau orang kata sebagai Islam. Islam ajarkah benda ni kepada kita ni tuan-tuan? Masya Allah. Tak ada tuan-tuan. Kalau Islam kita tolak tepi, lagu mana Allah nak bagi hidayah kepada kita tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan ingat satu benda, Allah Subhanahu Wa Taala clear habaq dalam Quran dah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Aku jadikan kamu umat Islam, umat yang contoh teladan kepada perbuatan manusia. Artinya Hindu, Buddha, Bahai, Kristian, Nasara, Yahudi semua kena belajar daripada kita. Bukan kita yang kena belajar daripada mereka. Satu contoh terdekat, Ibn Sina. Masya Allah. Bapa kedoktoran, bawa khumus kedoktoran tuan-tuan. Masya Allah. Waktu tu mana pergi Amerika, mana pergi Yahudi, mana pergi Nasara, mana pergi Eropah. Semua tak ada tuan-tuan. Yang ada masa tu kuasa Islam tuan-tuan. Ilmu tuan-tuan asalnya pecah daripada Islam. Kita lah yang bagi ilmu kepada satu dunia ni tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan? Suka dengar lagu Hindustan? Suka kan? Masyair tu nahi. Syair tu ayat apa tuan-tuan? Bahasa Arab tuan-tuan. Syair. Mekhafir tu nahi. Aku bukan orang kafir, dia kata. Kafir tu ayat apa? Bahasa apa? Bahasa Arab tuan-tuan. Sedangkan dalam Bollywood pun ada bahasa Arab tuan-tuan. Masya Allah. Apa orang putih tak ambil ke bahasa Arab? Al-Kitun jadi kitten. Betul tak Prof? Masya Allah. Al-Jiraf jadi jirafah. Masya Allah. Al-Jabar jadi Al-Jibrah. Masya Allah. Semua ambil daripada kita tuan-tuan, daripada orang Islam. Asalnya ilmu kita punya, kita yang sebarkan kepada dunia ni. Tapi apa jadi hari ni tuan-tuan, kita tak pegang Islam tu, kita tinggal Islam, sebab tu kita hilang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup kita pergi bergantung dekat orang-orang lain pula hari ni tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ini punca sebab kita tak hidup dalam Islam, kita tak pegang Islam dengan sempurna tuan-tuan. Sahabat saya ni pergi Itali 2 hari tuan-tuan, balik mai jadi orang Itali terus. Baru 2 hari pergi duduk Itali, balik main jadi orang Itali terus. Bawa tunang dia sampai ke mana? Sampai KL pergi cari restoran pizza. Pizza Itali punya. Jumpa satu restoran. Masuk. Tunang dia terkejut. Woi abang, hang bawa saya main restoran apa? Hang kampung, hang tahu apa? Aku duduk Itali hari-hari makan dekat restoran macam ni. Padahal pergi 2 hari je. Hari ni pergi, esok balik main dah. Masya Allah. Buka, duduk dalam ni. Mereka main bagi kad menu. Buka kad menu. Terbeliak biji mata dia. Sepatah haram tak faham. Semua bahasa Itali. Allah, mak aku nak order apa ni? Pelayan tanya, encik nak order apa? Syah, aku dah tengok ni.
Tunang dia tanya, mak cepatlah dia ni tu, tunggu saatlah aku dah tengok makanan kegemaran aku ni, cari-cari, Allah mak aku nak order apa ni semua, bahasa apa aku tak faham. Lalah tu paling bawah sekali dia tulis dalam bahasa Inggeris, tu dia boleh baca. Jumpa dah dia kata. Ni Valentino 2 dia kata. Tu dia boleh baca, Valentino tu dia boleh baca. 2 saya 1, tunang saya 1, 2 ayak lagi saya order cukup. Sayang, Valentino sedap, abang selalu makan Valentino ni. Pelayan tu tanya lagi, Encik nak order apa? Dia ni lah, tak ada apa, cukup Valentino. Dia tanya lagi, Encik nak order apa Encik? Valentino lah, bawa main lah Valentino, dia kata. Pelayan tu tanya lagi, Encik nak order apa? Dia bangun jerka pelayan tu. Hang ni tak faham bahasa kah? Pekah kah? Bodoh kah hang? Dia kata. Masya Allah. Dia jerka terus. Orang duk order Valentino, bawa main lah Valentino tu. Apa? Mahal sangat kah? Hanya aku tak ada duit kan? Aku ada duit. Hang bawa main lah Valentino tu. Mahal macam mana pun aku sanggup bayar, dia kata. Pelayan tu jerka dia balik. Yang bodoh, yang tak faham bahasa ni bukan aku, hang. Yang hang duk order Valentino ni bukan roti. Valentino ni nama tokek kedai ni. Masya Allah, tabarakallah. Dia pergi order tokek kedai dia. Bila masa dia nak bawa main, Masya Allah. Pergi abang pula, banyak mana pun aku sanggup bayar. Allah. Ada di kalangan kita hari ni lagu ni? Memang ada. Belagak tuan-tuan. Belagak. Kita tak tahu apa yang kita buat. Tapi disebabkan nak megah punya pasal, nak tunjuk action punya pasal, Masya Allah, kita sanggup tinggal Islam. Pizu hari tu, ya Allah, budak kecil, Masya Allah, 4 tahun ke apa tak tahu. Mami, mai sini, mami tengok. Ada geli lah, dia kata. Wish, macam tu dia ni. Ada geli, ada snack, dia kata, ada ular. Masya Allah. Mami dia pun main. Tu dia, mami dia dengan rambut dia, ya Allah, dengan tak ada tudung, tuan-tuan, pakai pun pakai sendat main. Come here. Wih, mami dia. Mami pun gelilah dengan snake. Main sini adik, come. Tu dia. Saya ingat depan ni separuh Australia, separuh Malaysia. Aku ingat lagu tu. Pipi cek, tengok orang Kodiang aja. Masya Allah, tabarakallah. Cek IC orang Kodiang aja. Allah. Awak nak jadi lagu ni tuan-tuan, Masya Allah. Belagak sungguh, Masya Allah, tabarakallah. Kampung saya, Tok Imam saya pun jadi. Tok Imam kampung saya lah, bukan Tok Imam kita bagui waroknya Tok Imam, Masya Allah. Kampung saya punya Tok Imam, Masya Allah. Dia balik rumah Tok Imam kami ni, dia tengok anak bongsu dia, anak perempuan dia, dia buat rebonding kat rambut dia. Rebonding, dia tanya, oi Timah hang buat apa kat rambut ni? Ini ke ayah ni, orang panggil rebonding. Rebonding apa dia? Dia nampak binatang rebonding tu. Rebonding, orang putih panggil rebonding, orang Melayu panggil lurus. Lurus ni orang putih panggil rebonding no. Ayah tak tahu pula no. Malam tu dia jadi imam, Masya Allah. Dia ambil mic tentu, dia kali, dia kata, soft, rebonding dan rapatkan soft. Masya Allah. Terperanjat orang kampung, Masya Allah, tabarakallah. Awak nak jadi lagu ni tuan-tuan, nak tunjuk apa? Masya Allah tuan-tuan, tunjuklah kita orang Islam. Jangan duk tunjuk kita ni ikut adat orang lain. Adat orang lain buang, semua tak boleh pakai. Yang boleh pakai hanya adat Islam saja tuan-tuan. Itu pun tak apa lagi. Pergi hospital tengok hari tu, Masya Allah, sedih gila. Orang dapat anak, suruh azan, kawan pergi baca lagu Twinkle Twinkle Little Star, terus dekat anak dia, Twinkle Twinkle Little Star. Anak isteri dia ada tengok, bang azan lah bang. Dia tak, oi aku tahulah bila nak azan, aku nak anak aku besar esok nanti pandai cakap orang putih. Dia tak, saya baru nak pergi ketuk kepala dia, ada satu perempuan Cina tengok dia, abang wah banyak lama tengok, ini anak lu tak lah ajan lagi. Tu dia, perempuan Cina tengok dia tuan-tuan, anak kena ajan. Dia malu dengan perempuan Cina tu, baru dia start ajan. Ajan gila, ajan sungguh. Dia ambil anak dia, dia ajan tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut perempuan Cina tu. Wah, sulah halilaya kah dia tanya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai lagu tu hari ni kita sebagai Islam kan ni tuan-tuan, Masya Allah. Hang takbir dengan azan pun hang tak tahu. Pasal apa? Hang mai semayang setahun sekali, pakai baju raya mai duduk. Masya Allah tuan-tuan, Allah tuan-tuan. Peganglah Islam, amalkanlah Islam, anutilah Islam. Pegang dengan kuat tuan-tuan. Seperti mana Allah firman, siapa yang pegang Islam, siapa yang anuti Islam tuan-tuan, Allah janji dalam Quran, Allah tunjukkan kepadanya jalan kemenangan, jalan yang lurus. Wa may yaktasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mengamalkan Islam, yang pegang kuat dengan Islam, maka Allah tunjuk kepadanya siratal mustaqim, jalan penuh hidayah, jalan yang lurus tuan-tuan, jalan yang kita takkan sesat bila-bila pun. Masya Allah. Bukan takat kita hidup saja dalam Islam tuan-tuan,
Padahal Allah bagi tahu kat kita, suruh kita membela Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, agama Islam ini, masya-Allah, Allah akan membela kamu di akhirat nanti, masya-Allah. Dan Allah juga perintah kepada kita, pastikan kamu esok mati pun wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Barulah hidayah Allah akan sentiasa sinari hidup kita. Bermegahlah kita jadi orang Islam, tuan-tuan, masya Allah. Jangan bermegah supaya sebab kita pakai baju Manchester United. Bermegahlah kita pakai jubah, masya Allah. Tunjuklah kepada dunia serban kita ni, tuan-tuan, masya Allah. Ini dah Allah, tuan-tuan, masya Allah. Hidup dalam sebuah Islam, tuan-tuan. Yang seterusnya, tuan-tuan, masya Allah, tabarakallah. Masa ada lagi, kau ni tak tahu pukul berapa. Oi, pukul 9 dah. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelihara waktu solat kita, tuan-tuan. Saya bukan nama abang jangan tinggal solat. Orang tinggal solat, dia bukan Islam. Betul tak? Rukun Islam ada 5. Yang keduanya, solat 5 waktu sehari semalam. Kalau hang tinggal solat, hang bukan Islam. Peduli apa? Betul tak? Masya Allah. Yang saya nak habaq di sini, pelihara waktu solat. Artinya bila dengar laungan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan, dan laksanakan solat dengan segera, tuan-tuan. Jangan tagah-tagah, jangan tangguhkan solat, tuan-tuan, masya-Allah. Dan secaya kalau tak ada sebarang keuzuran, kalau tak ada sebarang halangan, solat, tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Jaga solat kita, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, dalam cerita hijrah, tuan-tuan, masya-Allah, sampai kat Kubah, tuan-tuan, Nabi dan lagi buat masjid, tuan-tuan. Nabi dan lagi solat, tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita apa yang, tuan-tuan, ni orang duk tengah azan, kawan duk tengok lagi TV, masya-Allah, tabarakallah. Masih ada di rumah lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, rumah Allah ni, tuan-tuan, lebih mulia daripada rumah kita ni, tuan-tuan, masya-Allah. Bila laungan azan dah berkumandang, artinya bukan Bilal duk panggil kita, Allah yang menjemput kita sebagai tetamu ke rumahnya dia ni, tuan-tuan. Lari masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, semayang cepat-cepat, tuan-tuan, masya-Allah. Ni orang duk azan, kawan duk tengok TV, rancangan kilauan emas pula, ya Allah. Bapak mai ketuk kepala dia. Orang duk tengah semayang, hang duk tengok TV apa? Pi semayang. Dia bangun-bangun, dia kata, ayah suruh saya pi semayang. Tapi ayah semayang, ayah sendiri tak pi semayang. Aku baru balik aja, hang pi dulu, dia kata. Dia bawa motor sampai kat masjid. Sampai kat masjid, imam baca surah dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Woi, surah pendek ni, dia kata, kalau aku terlambat, terlepas satu rakaat. Dia parking motor dia, lari masuk dalam saf. Masuk dalam saf, imam rokok. Allahu Akbar. Dia pun rokok, tuan-tuan. Dia rokok, gedabak jatuh. Bukan dia jatuh, helmet dia jatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalut punya kalut, helmet lupa buka. Masya Allah. Ada seketul helmet atas soft. Bayang tengok, tuan-tuan. Ni kah solat kita, masya Allah. Lagu ni kah kita nak bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dalam diri kita hari ini, berapa banyak di antara kita tahbiratul ihram, Allahu Akbar, kunci motor aku ambil apa tadi, selak tengok, alhamdulillah ada. Kalau tak ada, sampai habis kunci motor. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kunci motor aku, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, mana pergi kunci motor aku, sehingga imam bagi salam. Kunci motor saja dia ada ingat, tuan-tuan. Allah bila masa dia nak ingat, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Peliharalah solat kita, tuan-tuan. Laksanakan dengan sempurna, tuan-tuan. Ingat kepada Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita dinasihatkan datang ke masjid lebih awal. Berzikir, ingat pada Allah, tuan-tuan. Barulah bila kita duduk atas sof ni, Allahu Akbar, sentiasa hati kita penuh dengan ingatan kepada Allah. Ini Masya Allah, mai pun kalut, ya Allah. Bila masa nak ingat pada Allah, tuan-tuan. Lah ni solat macam-macam solat orang. Saya pergi Penang hari tu, tengok ada 4 orang solat. 4 orang jadi makmum, seorang jadi imam. Dalam 4 orang tu 2 orang Cina mualaf, Cina baru masuk Islam. 2 orang lagi orang Melayu. Imam baca surah Kafirun juga. Hujung ayat imam baca lakum dinukum waliyadin, kan. Jadi Cina mualaf ni tegur imam tu, imam
itu ayat jangan bacalah, dia kata. Pasal apa? Lakum dinukum waliyadin, artinya agama hang, agamaku, agamaku. Jadi Cina tu kata, kita semua satu agama sajalah, jangan baca itu ayat. Masya Allah. Batal dah solat dia? Batal lah hampir cakap-cakap dalam solat. Tak apalah, dia itu Cina baru masuk Islam. Hak kawan kita hak Melayu sebelah dia pula, oi, solat jangan cakap-cakap lah. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal lagi seorang Cina tu pula kata apa? Wah, nasib baik Allah Ta'ala cakap apa pun. Dia kata, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal lagi seorang Melayu tu pula kata apa? Hang kata hantar cakap, tapi hang cakap juga. Tu dia empat-empat batal solat hari tu. Masya Allah. Tinggal Tok Imam. Tok Imam kali-kali Tok Imam kata, oi, cakaplah pelan-pelan, aku nak baca pun tak boleh. Ya Allah, Imam pun sama. Masya Allah. Beginikah solat kita, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Tuan-tuan, solat ni, tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul, tuan-tuan, semua yang Nabi dapat adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ni, tuan-tuan, Allah tak bagi wahyu. Allah ambil Nabi pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat perintah apa daripada Allah? Solat, tuan-tuan. Sebab tu kebanyakan ulama kata apa? Siapa yang duduk di atas sof yang mulia ni, tuan-tuan, seumpama macam kita tak duduk di dunia. Seumpama kita sedang berdiri di Sidratul Khuddus ataupun Sidratul Muntaha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita solat, tuan-tuan. Masya Allah, jangan tagak solat. Masuk waktu dia semayang, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Nah, dan yang paling terakhirnya yang terakhirnya untuk hari ini, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, nak kekalkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, sentiasa baca Quran, tuan-tuan. Masya Allah. Jangan bermusim, tinggal masuk bulan Ramadan baru nak baca Quran. Dah, Quran hari-hari kita kena baca, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita buka Quran, kita tengok betul-betul, ada dah surah yang panjang, ada dah surah yang pendek. Sepanjang-panjang surah Baqarah, sependek-pendek surah Al-Kawthar. Kenapa Allah jadikan lagu tu? Kenapa ada surah yang panjang? Kenapa ada surah yang pendek, tuan-tuan? Pernah tak kita fikir kenapa Allah jadi lagu tu? Sebabnya kita tak ada masa. Kita tak ada masa, tuan-tuan. Tidak, hari-hari nak baca Baqarah ada masa tak? Ni pun tak ada masa, Masya Allah. Ni pun tak baca, sama juga. Sekurang-kurangnya Allah jadikan surah-surah lazim, surah-surah pendek. Setidak-tidaknya kita tidak tinggalkan Quran macam tu. Kita buka dan kita baca juga, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Itulah sebabnya Allah jadikan surah-surah yang pendek, tuan-tuan, supaya kita jangan tinggal Quran, baca Quran sentiasa, tuan-tuan. Dalam Quran, tuan-tuan, tak ada apa yang Allah tinggal. Semua ada dalam Quran, Masya Allah. Semua ada. Ada seorang tanya saya, kalau semua ada, saya nak buat roti canai, ada ayat dalam Quran? Pula dah. Dia nak buat roti canai, dia tanya ada ayat dalam Quran? Saya kata dekat dia, bukan roti canai, roti Bengali pun ada. Sup giabok pun ada. Surah apa? Surah Nahl, ayat 43. Dia suruh saya baca. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Artinya, kalau hang tak tahu, ambil tanya kat mereka yang lebih mengetahui. Sama lah kalau hang tak tahu nak buat roti canai, sahabat-sahabat mamak kita berlambat dua dah, hampir belajar kat mereka. Ini cara Quran mengajak kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada hak dah, tuan-tuan. Kita ada hak. Tok Imam ada hak. Sebagai seorang pekerja kita ada hak. Sebagai seorang bos, dia ada hak dia. Begitulah Quran yang Allah bagi kepada kita, ada hak dia. Dan Quran tuntut 5 hak daripada kita. Hak yang pertama al-azim, hak yang kedua membaca, hak yang ketiga fahami apa yang kamu baca, hak yang keempat amalkan apa yang kamu faham, dan hak yang kelima ajar kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ada kita buat? Ramai di antara kita tak buat, tuan-tuan. Masya Allah. Inilah antara 5 hak yang Quran tuntut daripada kita ni, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya ada dalam Quran. Nabi kata apa? Siapa yang baca Quran, ibarat dia sedang pegang tali yang dibaling oleh Allah. Orang kalau lemah, kita baling tali pada dia, dia pegang tali itu, kita tarik, dia boleh selamatkan dia. Lagu itulah Nabi kata, orang yang baca Quran, Allah baling tali kepada dia dan Allah tarik dia, selamatlah dia nanti di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Kita pula tinggal Quran. Masya Allah. Ada 4 ilmu paling utama dalam Quran. Ilmu yang pertama, ilmu bahasa Arab. Ilmu yang kedua, ilmu syariat dan undang-undang. Ilmu yang ketiga, ilmu sejarah. Ilmu yang keempat, ilmu al-hikmah. Semua ilmu 4 ni kalau kita pecah lagi banyak kita dapat. Ilmu bahasa Arab kalau kita pecah kita dapat apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu bahasa. Ilmu sejarah. Sejarah apa yang tak ada dalam Quran, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Sejarah dunia, sejarah Zahiliyah, sejarah Islam, sejarah Rom, sejarah Parsi, sejarah Yunani, sejarah Ethiopia, sejarah Afrika, semua ada. Dan dalam Quran juga ada sejarah yang akan datang. Apa dia? Kiamat. Lagu mana jadi kiamat? Ada juga semuanya dalam Quran. Masya Allah, tabarakallah. Semua ada. Apa yang tak ada dalam Quran, tuan-tuan? Masya Allah. Orang yang tak pandai cakap bahasa Arab pun, dengar orang baca Quran pun boleh cakap bahasa Arab dah.
Saya pergi isi minyak hari tu dekat Shell. Saya kalau tak ada benda ni atas kepala nampak lain sungguh. Tengok kala kan. Hari tu kebetulan tak pakai. Kita pergi parking kereta, masya-Allah. Tengok kosong saja, apa pelik satu macam ni kan. Tiba-tiba ada satu budak Melayu, remaja Melayu Islam, dia lari mai dekat saya. Rupa-rupanya minyak habis. Minyak habis dekat Shell tu. Dia tengok saya atas bawah dulu. Awak dia ni tengok saya pelik sikit. Dia tengok saya betul-betul atas bawah. Dia nak habaq dekat saya, tuan-tuan, minyak habis. Tahu dia kata apa? Dia macam minyak hilang dah, dia kata. Terkejut kita. Minyak betul dia ni. Ha. Minyak hilang, kita tanya. Hilang dah, dia kata. Kita faham lah hilang kalau bahasa kita. Betul tak? Masya-Allah. Wah, hang pandai cakap Hindu no. Dia gelak, tuan-tuan. Belakang saya apek Cina pi. Dia pergi dekat apek Cina, dia kata, apek ah, minyak boleh au. Wih, Cina pun dia hantam. Betul dia ni. Yang ketiga pi Mat Saleh Batu Feringgi. Orang putih pi. So, minyak finish, dia kata. Wih, dia ni memang hebat sungguh ni kan. Hang kena kerja di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya kata kat dia. Tiba-tiba dia sembang-sembang, tiba-tiba dengar bunyi bising. Kali-kali tengok siapa? Tok Arab pula pi. Tok Arab dia pelik sikit, dia tolak pula kereta dia. Pasal apa? Tok Arab ni dia hantam kereta sampai tak tengok minyak habis. Kereta dia mampu tengah jalan. Tu dia. Daripada berapa kilometer dia tolak mai kereta dia. Kesian tengok dia. Dia mai parking kereta tu, tuan-tuan, dia teroi ambil binatang tu, sumbat teroi nak isi minyak. Budak ni duk garu kepala dia. Alamak, aku nak kata apa pula dengan Tok Arab ni kan. Masya-Allah, dia tak tahu. Dia pipi dia tarik burda sikit. Tok Arab minyak ilek, dia kata. Tok Arab pula garu kepala dia ni, dia cakap wah, nah, masya-Allah. Minyak finish. Tak faham. Lalu tunjuk tangan. Woi, habis. Tok Arab, habis. Ilek. Balik, dia kata. Tok Arab tak faham. Tegak dia nak isi juga minyak, masya-Allah. Budak ni duk garu kepala dia. Aku nak kata apa, macam mana aku nak hambat dia ni keluar, aku dah lah nak tutup kedai. Lalat berkat dia dengar mak dia mengaji kat rumah. Dia pergi dekat Tok Arab, dia kata, Tok Arab minyak. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Tok Arab geleng-geleng kepala dia. Sadaqallahul azim lah, berapa kali nak kata kat hang, dia kata, masya-Allah. Tok Arab hari tu juga buat keputusan nak tinggal Malaysia. Dia kata lagi lama aku duduk di sini, lagi rojak depa buat bahasa aku. Tapi sebelum nak balik, Tok Arab nak habaq kat budak ni, kereta dia mampu tengah jalan. Tok Arab panggil budak tu, dia tunjuk kereta, dia kata, kereta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, masya-Allah, tabarakallah. Sama macam kita baca Quran, tuan-tuan, hari ni. Sama, walaupun ayat yang dia baca dia bagi tahu tu tak berapa betul, sama macam kita baca Quran, ada kalanya tajwid tak berapa betul. Tapi jangan tinggal tohoi, tuan-tuan, baca sekurang-kurangnya. Kesungguhan itu membuahkan kita 2 pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Siapa nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, siapa nak dapat petunjuk, baca Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, tuan-tuan, ke jalan yang lurus, masya-Allah, jalan yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Saya rasa inilah yang dapat saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tuan-tuan, masya-Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ni tiada dia, tuan-tuan, khususnya kepada kita. Begitu Allah sayang kepada kita ni, tuan-tuan. Begitu Allah sayang kepada umat Islam ni, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saban hari Allah sedang panggil kita dengan panggilan yang manja, tuan-tuan. Kita yang tak dengar, tuan-tuan, sebab kita masih jahil lagi. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, tuan-tuan, kita kalau baca dengan penuh keimanan, tuan-tuan, kita boleh dengar, tuan-tuan, Allah panggil kita macam mana, tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, roh-roh yang tenang, kembalilah kepada aku. Siapa panggil, tuan-tuan? Allah panggil kita. Kembali kepada dia, tuan-tuan, dalam keadaan puas dan diredai, dan masuklah kamu ke dalam jamaah syurga. Masya-Allah, tuan-tuan. Begitu Allah sayang kita, tuan-tuan, masya-Allah. Begitu Allah sayang kita, tuan-tuan, masya-Allah. Umat Islam ni, tuan-tuan, Allah sayang. Saya 9 tahun Islam, tuan-tuan, masya-Allah, ya Prof. Saban tahun saya baca khutbah raya, saya turun daripada mimbar, saya menangis, tuan-tuan. Saya menangis sangat-sangat. Saya cari ayah dan ibu saya. Waktu tu saya tengok orang pergi salam, cium tangan ayah dan ibu mereka. Saya cari, ya Allah, mana ayah saya, mana ibu saya. Hari ini hari kami kena gembira. Saya teringin nak peluk mak saya, saya teringin nak kucup dahi mak saya. Mana mak saya, ya Allah, mana ayah saya, ya Allah. Saya menangis, tuan-tuan. Tapi bila saya baca ayat ni, tuan-tuan, baru saya sedar, tuan-tuan, hati saya kata dekat saya, walaupun kamu hilang kasih sayang ayah dan ibu, Allah tetap sayang kau.
Walaupun ayah dan ibu kamu benci kamu sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah benci kepada kamu. Walaupun ayah dan ibu kamu kata malu tengok muka kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah malu dengan kita, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Allah sayang kepada kita. Jangan kita ni, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, berputus asa dan hilang daripada rahmat Allah. Untuk itu pun Allah dah bagi dah pengharapan kepada kita. Masya Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui dia batas, melampaui diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa dan hilang daripada rahmat Allah. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa mereka, segalanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Nescaya kalau kita pernah melakukan sebarang kesalahan, jangan putus asa. Taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ni, hari ini Allah nak terima taubat kita, tuan-tuan. Begitu Allah sayang kepada kita, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Berbanggalah kita jadi umat Islam, tuan-tuan. Bersyukurlah, tuan-tuan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah jadikan kita umat Islam. 4 agama saya anuti, tuan-tuan. Tak ada satu ayat pun dalam mana-mana buku kitab mereka. Saya baca kitab Hindu tak pun cerita hari ini aku redha Hindu lah agama kamu. Saya baca kitab apa Buddha punya, Masya Allah, trip kata ke apa tak tahu. Tak ada pun satu ayat yang cakap hari ini aku redha Buddha lah agama kamu. Bahai pun tak ada. Kristian dalam Bible pun tak ada hari ini aku redha Kristian lah agama kamu. Tak ada, tuan-tuan. Tapi pasal Islam berapa kali Allah cerita, Masya Allah, dalam Quran. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Islam. Ada Hindu, ada Buddha, ada Bahai, ada Kristian, semua semayang, semua berpuasa, macam-macam mereka buat, tuan-tuan. Adakah semua amalan itu Allah terima, tuan-tuan? Pernah tengok orang India cucuk sana cucuk sini, Masya Allah, tengok pun kesian tengok mereka. Sampai lagu tu, tuan-tuan, adakah amalan itu Allah terima, tuan-tuan? Dah. Nak jadi seorang mubalik Kristian, dulu saya Methodist, saya nak jadi sangat mubalik Kristian, salah satu syarat dia apa dia? Melutut 5 jam. Itu baru salah satu syarat. Adakah Allah terima amalan itu, tuan-tuan? Dah. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 clear Allah habaq dah. Wa man yabtaghi ghairul islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di dalam golongan manusia yang rugi di akhirat nanti. Masya Allah, tuan-tuan. Allah tak terima apa pun melainkan amalan-amalan orang-orang Islam, iaitu kita ni, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, jangan cicirkan Islam ni, tuan-tuan. Peganglah Islam dengan kuat-kuat, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. Saya mohon maaf sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata saya terlanjur kata apa-apa. Begitu juga dengan Prof yang sangat saya sayangi dan kasihi. Masya Allah, kalau ada sebarang kesalahan, saya mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah, kalau dilanjutkan usia oleh Allah, kalaulah Majid sudi menjemput saya, InsyaAllah kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.